اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة عند الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك. اللهم تقبل منا دعاءنا وأعمال صالحاتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi kasih Fadil Imam, pengurusi surau, seluruh ahli jawatan kuasa surau, pimpinan masyarakat muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak, adik-adik, abang-abang, kakak yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala nak mengutip ataupun nak mengambil apa yang dibaca oleh imam kita dalam rakaat yang pertama. Imam baca satu surah dan satu ayat, beberapa ayat cerita tentang jihad. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat ni nak cerita tentang kelebihan jihad. Apa jihad pula ni? Ya, dari isu panah ke bab jihad ni? Tak ada. Supaya kita tahu, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang panjang yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, kalau ikut susunan matan arba'in yang disusun oleh Al-Imam Nawawi, pada hadis yang ke-29, cerita tentang abwabul khair wa masalikul huda, pintu-pintu kebaikan dan jalan-jalan mendapat petunjuk. Panjang hadis dia. Di antaranya dia sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ra'sul amali al-islamu. Kepala kepada amalan kita ni, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam. Apa sahaja perbuatan yang kita lakukan ni, Allah nak terima ataupun nak tolak, tengok pada keislaman kita. Maksud Islam tu istislam, menyerah diri. Menyerah diri bukan sekadar kita melakukan sedekah, hati dia menyerah diri bahawasanya aku buat ni bukan kerana manusia. Dan dia suci, maksudnya dia beriktikad dengan akidah Islam. Seseorang yang bersedekah dengan hanya RM1, dia Islam. Amat bermakna berbanding seseorang yang sedekahnya 1 juta tetapi tidak Islam. Itu maksudnya. Ra'sul amali al-Islam. Kepala kepada amal, nak dikira amal itu diterima ataupun tidak, bagi seseorang umum yang awam, yang umum adalah Islam. Wa umudihi as-salah. Tiang kepadanya adalah salat. Wa dharwatuhu, dan juga kemuncaknya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuncak kepada amalan adalah jihad. Hadis yang sahih, dia riwayatkan hadis dalam kalau ikut darjat hadis hasan sahih. Hadis sahih hasan. Darjat tinggi hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi saya ulang, ra'sul amali, kepala kepada amalan dikira ini adalah Islam. Artinya seseorang tersebut, berapa amalan sekalipun dia lakukan, dari sudut mata kasar kita nampak baiknya dia buat. Dia buat rumah kebajikan, di mana ada armalah di situ dia bagi, di mana tempat yang tak ada keperluan dia penuhkan keperluan. Terima tak di sisi Allah? Terima sekiranya dia Islam, tolak sekiranya dia tidak Islam. Itu yang pertama. Yang kedua,
tiang kepada amal tersebut adalah solat. Sebab tu tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pernah Nabi kita meriwayatkan dalam satu hadis, Allah menyampaikan dalam satu hadis ini baginda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awwalu amru yuhasibu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sedekah kita, bukan haji kita, bukan umrah kita, bukan wakaf kita, bukan perkara-perkara lain. Solat yang menjadi perkara utama yang akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, berapa banyak kita pergi haji, berapa banyak kita pergi umrah, berapa banyak kita buat sedekah, berapa banyak kita menuntut aurat, berapa banyak kita buat amal-amalan yang baik, tapi solat tinggal, sudah pasti Allah akan lontarkan kita dan dihumbankan ke dalam api neraka. Dalam masa tersebut, tuan-tuan sekalian, jika kita masih ada lagi rasa cinta dan rasa beriman dengan Allah, tidak melakukan syirik, masih lagi ada peluang untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi tak bagi pada orang yang tinggi darjat dia. Syafaat hanya khas kepada umat Nabi Muhammad yang melakukan maksiat, yang tidak melakukan syirik kepada Allah dan juga Rasul. Ini dia tuan-tuan hadirat yang sekalian. Baik. Yang terakhir, kemuncak kepada amalan adalah jihad. Sebab tu tuan-tuan sekalian, hari ini klimak amalan kita hari ini. Banyak orang buat klimak hari ini adalah haji. Klimak amalan kita hari ini bila pergi haji, Allahu Akbar, habis dah. Cukup dah bagi kita. Tidak. Nabi kata haji bukan klimak dia. Dalam amalan, klimak ataupun ending, sebab orang panggil apa? Kemuncak amalan adalah jihad. Maksud jihad apa? Bazlul jahdi. Bersungguh-sungguhnya. Jihad ni banyak tuan-tuan sekalian. Jihad ni banyak. Kalau nak infak, berjihad dalam sudut infak dengan harta, banyak itu panggil jihad juga. Nak sungguhnya tuan-tuan sekalian, orang kata hari ni kita panggil berkorban. Islam hebat dia, berkembangnya di kota Madinah, berkembangnya sampailah ke pelosok dunia hari ini kerana ada sikap dan sifat pengorbanan yang ada pada para sahabat dan pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu. Apa maksud korban? Kadang-kadang kita faham korban ni tuan-tuan sekalian. Orang minta sedekah kan. Tengok sedekah. Tak sedekah. Kashmir, Yaman datang. Contoh negara-negara yang susah sekarang. Kita bagi RM1 yang ada dalam kocek kita, ada RM10. Kita bagi RM10 tu, ada tinggal RM1. Kita dah kata korban dah. Kita dah rasa korban dah tu. Korban bukan begitu. Korban memberikan apa yang kita perlu dan apa yang kita nak kepada orang yang memerlukan. Kalau kita bagi RM10, ada lagi RM1 ni. Boleh lagi rokok 2 batang ni. Boleh lagi. Boleh lagi nak beli sebenarnya. Baik. Apa maksud korban? Korban menyerahkan segala-galanya. Memberikan apa saja kepentingan peribadi kepada untuk orang lain demi kepentingan orang lain demi kepentingan Islam. Ini maksud korban. Maksudnya kalau ada RM10, RM11 tu bagi, tengok-tengok ada pen. Selalu emas. Kalaulah pen ini boleh memberikan untuk bantu kamu perjuangan, nah serah. Sebab tu ingat masa saya kecil-kecil dulu, orang buat infakkan kutipan derma ceramah. Ada cincin, ada gelang, ada macam-macam. Kan? Sekarang tak ada dah. Nak bagi cincin pun rasa sayang. Cincin RM20 pun tak bagi. Tambah yang emas. RM20 pun tak bagi. Tambah yang emas. Sebab tu tuan-tuan sekalian. Baik, apa yang saya nak sebut ni, kemuncaknya adalah jihad. Dan perkara yang saya nak bincangkan pada malam ni juga berkait apa dengan perkara tersebut. Allah nyatakan dalam Al-Quran dalam seperti mana Imam baca tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Hal adullukum ala tijaratin. Nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan. Tijaratin. Perniagaan bersifat bukan keuntungan di mata manusia, tetapi keuntungannya kata Allah Ta'ala, tunjikum min azabin alim. Menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Apa dia? Perniagaan tersebut, Allah buat satu perniagaan, Allah nak beli, kita jual. Allah nak beli, kita jual. Apa produk dia? Produk dia, tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebut tentang iman ni, Allahu Akbar. Iman bukan nak boleh nampak dengan mata kasar kita. Benda yang duduk di dalam. Kan ada pada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bila dalam satu peperangan tiba-tiba sahabat ni menawan seorang tawanan. Bila tawan tiba-tiba nak pancung kepala, sahabat lelaki ini mengucap kalimah syahadah. Akhirnya apa sahabat ni buat? Sahabat ni pancung juga. Sampai berita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah. Wahai sahabat, kenapa kamu tak belah dada dia untuk tengok iman?
Kalau dia mengucap dengan zahir. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita hari ini hukum kita nak mengkafirkan orang, adab kita nak bercakap dengan orang, nak menjatuhkan hukum seseorang sama ada apa tidak, selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh memurtadkan dia. Kalau dia buat dosa besar, kalau dia masih lagi kita nampak mengucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah, maka tak boleh kita nak jatuhkan murtad. Dosa besar, bukan dosa murtad. Lain kalau dia mengeluarkan ungkapan yang menyatakan bahawasanya Al-Quran ni tak relevan dah untuk hari ni dilaksanakan, murtad hukum dia. Baik, boleh tak pada saat tersebut kita kata orang yang mengatakan begitu murtad? Ya. Tapi kalau kita tengok dia tak sembahyang, dia tidak apa, tetapi pernah kita melihat satu hari dia mengucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan kita tak pernah pun nampak dia buat satu perkara yang syirik, perkara-perkara yang boleh memurtadkan dia, maka pada saat tersebut tak boleh kita nak jatuhkan kafir kat dia. Bila dia mati, tak sembahyang ustaz, duduk kat surah Ukhuwah ni tak pernah tengok dia sembahyang, tapi kita pernah tengok dia mengucap pernah dengar dia mengucap kalimah syahadah. Dan orang-orang sekeliling ni dah pernah tengok buat tahlil. Bila tahlil, kan kita ada asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Baik, pernah tengok dia buat begitu. Baik, sekali mana kalau dia tidak melakukan dosa-dosa yang berbentuk murtad, berbentuk syirik, maka dia kalau mati dihukumkan dengan Islam. Ini kaedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua, berjihad di jalan Allah dengan nyawa dan juga harta. Berjihad di jalan Allah dengan nyawa dan juga harta. Ini dia sifat-sifat perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita yang tidak akan rugi sekiranya seseorang itu menjualkan produk ini. Antaranya tuan-tuan dan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah rakamkan di akhir ayat pula, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikianlah perkara yang baik kalaulah kamu tahu. Lebih baik bagi kamu sekiranya kamu tahu perkara tersebut dapat manfaat kepada kamu, kamu sanggup tinggalkan perkara-perkara lain. Tuan-tuan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun baru je aktif Facebook semalam. Dah lama sunyi, buka balik tengok-tengok ada satu statement seorang guru kita. Dia sebut jihad tak wajib di Palestin hari ini. Sedangkan umat Islam hari ini mempertahankan bumi Palestin. Bumi Palestin, Ardul Palestin, bukan bumi rakyat Palestin semata-mata. Bukan bumi untuk zaman Yasir Arafat semata-mata. Bukan zaman kata Ismail Haniyah semata-mata. Tidak. Bumi ini adalah bumi umat Islam yang terletaknya satu tempat yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah rakamkan dalam surah Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada kalimah Masjidil Aqsa. Tanah ini adalah tanah wakaf untuk umat Islam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, mempertahankan bumi ini adalah wajib. Baik, kita tengok hukum wajib tuan-tuan sekalian. Ada dia sebut tadi Allahu Akbar. Saya teringat ungkapan-ungkapan yang dia sebut. Pertama dia kata hari ni bila jihad ni ada syarat, dia kata. Dia sebut jihad ada syarat. Apa syarat dia sebut? Pertama, kemampuan kita. Kalau tak cukup kelengkapan tentera, tak cukup kelengkapan nak berperang, tak boleh perang, tak wajib perang. Allahu Akbar. Saya kata buka kitab mana ustaz ni? Bila dia mengajar dalam TV, dalam YouTube tu, tak ada kitab depan dia. Rujuk sekali. Sebab tu saya ingat Tok Guru ni Abdul Aziz. Pernah sekali ketika kami belajar di Nilampurim, ada satu buat perhimpunan ijtimak kepada muhadarat ni, maksudnya pengkuliah-pengkuliah dan penceramah-ceramah di sekitar bumi Kelantan. Ringkas dia. Dia berjumpa sebelum dia pergi kuliah Jumaat di Dataran Ilmu. Dia jumpa wajib, kena datang. Dia kata, hari ni ambo nak jumpa sebentar. Dia kata. Kepada para guru-guru, para asatizah, para mu'alim, para muhadarat, pada pengkuliah-pengkuliah. Wajib bawa kitab duduk depan. Wajib. Ada salah rujuk. Tak ada kitab bawa Quran. Apa salahnya? Hebat mana sangat ilmu kita, dia kata. Kadang-kadang dalam dewa kita ada benda yang kita boleh sampaikan, ada benda yang kita tak boleh sampaikan, perlu kepada rujukan. Dia sebut syaratnya adalah, antaranya dia sebut syarat-syarat wajibnya jihad. Pertama tuan-tuan sekalian, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada kelengkapan, baru wajib berperang. Tak ada kelengkapan, tak boleh berperang. Tak wajib. Tak perlu buat gerila, serangan gerila. La ilaha illallah. Allahumma salli ala. Yang dia minta disebut
Saya nak sebut tuan-tuan sekalian, syarat-syarat kalau kita merujuk dalam kitab ni, Kitabul Jihad. Syarat-syarat disebut tidak ada pun dalam bab tersebut. Yang pertama mesti zukurah, lelaki. Lelaki wajib. Yang kedua Islam. Ni syarat-syarat wajib jihad. Kalaulah pertama kita Islam, baik, dah cukup dah tu Islam, alhamdulillah. Yang kedua zukurah, lelaki. Kalau lelaki wajib. Baik. Yang ketiga taklifun, mukallaf. Mukallaf ni tuan-tuan sekalian umur yang baligh. Orang kata umur baligh ni apa dia? Umur baligh. Baligh ni apa maksud baligh? Orang Melayu istilah terjemah cukup umur. Kan? Baligh, apa maksud baligh? Cukup umur. Tapi kadang-kadang kalau bila kita balik kampung kan, nenek kita sakit, mak kita sakit kan, baca Yasin, apa orang cakap? Mak engkau ni dah cukup umur ni. Takkan baru baligh. Kan cara terjemahan kita pun salah. Baligh adalah satu tahap kematangan umur yang diletakkan oleh syarak untuk mewajibkan sesuatu perkara dan melaksanakan apa yang telah Allah syariatkan kepada kita. Satu tahap kematangan umur yang telah ditetapkan oleh syarak untuk melaksanakan kewajipan yang telah difardukan oleh Allah kepada seseorang tu. Tu maksud baligh. Kalau dah cukup umur, sebab tu ada sahabat-sahabat yang kecil tak boleh berperang, Nabi tak bagi perang dulu. Sebab tak cukup taklif. Tak cukup taklif. Orang gila tak boleh perang. Kita nak paksa orang gila duduk tepi jalan, perang wajib. Kita gila. Patut tak pergi. Dia bukan taklif. Baik. Yang keempat, istita'ah. Kemampuan. Yang disebut tadi kemampuan tu apa dia maksud kemampuan? Kemampuan tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Kemampuan adalah dari sudut lelaki yang tidak tua. Kemampuan bagi seseorang. Ni kemampuan bagi seseorang. Seseorang itu wajib pergi berperang kalau dia ada mampu. Ada kelengkapan perang, dia ada. Untuk diri dia. Kalau dia tak ada, orang lain ada. Takkan tak wajib perang? Wajib perang. Nanti saya sebut dari fardu jihad dia ada dua. Fardu ain dan fardu kifayah. Baik. Allahumma salli ala termasuk juga badan. Sebab tu orang lumpuh tak boleh. Tak wajib perang. Tapi kita ingatkan kisah Abu Ayyub Al-Ansari yang membacakan ayat infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalihim wa anfusikum wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ni dibaca kepada cucu-cucu dia dalam peristiwa nak membuka kota Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umur dia panjang umur dia. Sehingga kan tahap tua dia ni tuan-tuan sekalian. Tahap tua dia. Kita tua ni tak nampak lagi siapa paling tua ni. Ada kan? Tanda tua kita berubah lah. Lepas tu tak larat. Abu Ayyub Al-Ansari ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu hari bila nak ditiup semboyan untuk membuka kota Konstantinopel, dia terlantar di atas katil. Mata dia, kelopak mata dia kalau nak buka dia kena letak kayu. Macam tu. Bila cucu dia masuk, Assalamualaikum, dia angkat nak. Waalaikumsalam. Berat kelopak mata dia. Artinya kelopak mata pun tak mampu untuk mengangkat, tua dan tak laratnya dia. Satu hari bila ditiup semboyan untuk membuka kota Konstantinopel, Allahumma salli ala sayyidina, anak-anak dan cucu-cucu dia minta izin. Wahai Abu Ayyub Ansari, cukuplah zaman engkau. Engkau rehatlah di rumah. Biar kami pula pergi. Akhirnya dia baca ayat. Tidakkah kamu mendengar Allah menyebut infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tidakkah kalian mendengar ayat Allah turun, infiru, pergilah kamu berperang. Infiru khifafan wasiqalan, sama ada ringan badan kamu, berat masalah kamu. Wajahidu bi amwalikum, berjihadlah kamu dengan di jalan Allah dengan harta dan juga nyawa. Terdiam anak cucu dia, akhirnya membawa dia pergi berperang. Akhirnya Allah berikan keizinan dia syahid dalam peperangan dan pembukaan kota Konstantinopel. Dia kata kita ni tua. Sekalipun dia tak wajib, semangat jihad dia tinggi, dia tak layak pergi dah. Ini istita'ah. Yang kelima, kena minta redha kedua ibu bapa. Nak pergi jihad, kena minta. Tuan-tuan dan sekalian, nak tengok tahap ibu bapa, para mu'alif sebut, Allahumma syarat ibu bapa ni, kalaulah ibu bapa tu umur 30 sihat, anak nak minta berjuang, pergi mati syahid, maka sebagai ibu dan bapa, kena wajib berizinkan.
Yang anak kena minta izin ni, nanti ni anak tak boleh pergi ni, minta redha ibu bapa yang ibu bapanya tua. Yang terlantar, tidak ada siapa yang nak dijaga, umur 80, 70, penyakit macam-macam. Bukan 3 serangkai, 4 serangkai. Ha. Kencing manis, kencing tawa, penyakit baru. Darah tinggi, darah rendah, tu dah 4 dah. Tak masuk jantung lagi. Macam-macam penyakit dia ada. Baik, tua sangat tak ada orang jaga, pada saat tersebut dia kena minta redha ibu bapa dia untuk pergi berjuang mati syahid untuk jihad. Ni di antara 5 syarat yang diletakkan oleh kitab dalam mazhab Syafi'i kita, Fiqhul Manhaji Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Dalam mazhab kita wajib. Tuan-tuan hadirat-hadirat yang sekalian, tidak ada pun disebut syarat kelengkapan penuh. Tak ada. Tiba-tiba dia buat ambil. Saya tak tahu, saya rujuk kitab banyak. Kitab terbaru fi adillah, kitab lama tafsir, Qutubi buka syarat-syarat, tak ada. Sebab tuan-tuan sekalian, kalau kita buka kitab fiqh, hari ni kita mengaji bab fiqh, taharah, tayamum, solat, zakat, haji, puasa, nikah. Lepas tu buat muamalat sikit, tok guru mati ulang pula. Bab taharah pula ulang balik. Sampai tak ketemu bab jihad. Bab jihad ni duduk belakang. Ini jilid terakhir dalam kitab. Macam mana nak jumpa? Kan? Kadang-kadang sebab tu tuan-tuan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya bimbang para asatizah, para guru-guru kita ni, saya bimbang. Kerana kalimah jihad ni kalimah yang cukup digeruni oleh pihak musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cukup bimbang kerana klimat untuk perbuatan amalan seseorang umat Islam adalah jihad. Seseorang yang mampu ijtihad diri dia untuk mati syahid, inilah yang digeruni oleh pihak musuh. Tuan-tuan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar, dibaling. Disebut dibaling. Pondok banyak. Terlalu banyak pondok. Tetapi kenapakah tahun 1985 satu pondok jadi diserang oleh pihak yang cukup takut? Sebab apa? Allahu Akbar. Pondok banyak tuan sekalian, dibaling dengan disik, subhanallah, pondok banyak. Bahkan dipelopori oleh ulama dan juga para guru-guru anak-anak murid kita banyak belajar kitab-kitab, subhanallah. Situlah lubuk ilmu. Pondok Lanai, pondok Sik, pondok Ustaz Bakar, macam-macam pondok ada. Tetapi kenapa ada satu pondok diserang oleh orang yang tak cukup selesa dengan semangat ataupun kefahaman yang ditiup oleh Asy-Syahid Al-Imam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ustaz Ibrahim Libya. Kenapa? 1985 saya baru umur 2 tahun. 83 baru dilahirkan. 85 umur 2 tahun. Tetapi ayat-ayat dia dimainkan oleh ayah dan juga pakcik-pakcik kita di sekitar sana, subhanallah tuan-tuan sekalian. Ada rakaman tape. Hari ni tape payah jumpa. Boleh kumpul tape dia. Tak banyak. Antara ungkapan dia tuan-tuan sekalian, di hujung lidah dia akan sebut kalimah syahid. Ini kelebihan yang diungkapkan. Dia sanggup tinggal jawatan yang tinggi di perangkat kementerian, belajar turun balik ke kawasan kampung tanah air dia, kampung dia, buat satu pondok. Akhirnya dia ajar bukan sekadar faham Islam pada sembahyang, bukan faham Islam pada bayar zakat, bukan faham Islam pada pergi haji, klimaknya. Dah ada satu lagi klimak yang Rasulullah ajarkan pada kita, iaitu syahid, jihad. Akhirnya gerun kalimah tersebut dimainkan, disebut kalimah. Daripada kita bergalangkan kepada kezaliman, berlebih baik kita bermati syahid, cari kemuliaan untuk mati syahid. Ini ungkapan yang cukup ditiupkan dalam kalimah dia. Akhirnya pihak yang tak bersetuju kalimah jihad diisytiharkan, kalimah jihad dipawarkan, dia bimbang. Sebab tu tuan-tuan hadirat yang dirahmatkan, hari ini nak mengajar-mengajarlah. Mengajar. Tapi jangan sebut bab jihad. Saya pernah berada di zaman di Universiti Al-Azhar tahun 2006. 2005 sampai 2006 ada peristiwa yang satu peristiwa yang Amerika masuk campur dalam silibus Al-Azhar. Delegasi daripada Amerika Syarikat minta supaya Al-Azhar haramkan, padamkan pengajian silibus jihad. Bagi orang yang mengaji di Azhar Syarif, silibus di akhir tahun keempat wajib belajar tentang jihad. Ada silibus wajib belajar. Akhirnya mereka minta supaya padam. Bangkit tuan-tuan sekalian, ulama Azhar menentang. Akhirnya tak buat. Mereka takut sangat dengan kalimah jihad. Dan hari ini pula sebut pula jihad. Jihad ni tak wajib. Jihad ni sehingga kan tuan-tuan sekalian, saya nak sebut hari ini, orang nak jihad, dipikir dengan logik akal, jihad nak dapat kemenangan. Allahu Akbar. Nabi pernah kalah. Takkan Nabi salah? Jihad ni mesti menang. Apa dia sebut? Saya nak sebut, dia kata, hari ni
Kita nak berjihad, kita tak boleh buat gerila, kita tak boleh, kita kena ada pasang strategi. Berapa lama kita berjihad, apa dapat? Dia kata, apa dapat? Yang hanya dapat satu je. Kekalahan demi kekalahan. Sampai hari ini bumi Gaza. Sebab kita tak cukup syarat. Kelengkapan tentera tak banyak, dia kata. La ilaha illallah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathirah. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Berapa banyak peperangan dalam peperangan Rasulullah, jumlah yang kecil mengalahkan jumlah yang besar. Tentera Badar dengan tentera yang 313 tidak ada kelengkapan AK-47, rifle, M16, tak ada pun. Sedangkan tentera Quraisy bawa senjata yang cukup hebat dipimpin oleh Abu Jahal dengan jumlahnya 1000 orang. Tentera Islam 313 tidak ada senjata. Tetapi Allah berikan kemenangan. Sebab itu tuan-tuan hadirin sekalian, kita berjuang hari ini, tujuan kita bukan untuk menang. Kemenangan bersifat anugerah, minhatu minallah, pemberian daripada Allah. Ingat, perjuangan kita, kalaulah kita terlibat dalam gerakan Islam, kemenangan ini berbentuk anugerah. Dia bukan berbentuk matlamat. Kalaulah matlamat, tuan-tuan sekalian, menjadi cita-cita kita, berapa banyak pejuang-pejuang agama Allah yang gagal dalam perjuangan mereka. Tok Janggut sendiri gagal. Kalau kita letakkan kemenangan. Tidak. Kemenangan ini bentuknya minhah, iaitu anugerah, nusratun minallah, bantuan daripada Allah. Matlamat kita berjuang adalah untuk menegakkan kalimah Allah. Baik, cuba kita tengok apa maksud jihad. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Hari ini kita belajar sikit satu bab yang tak belajar pun, tak pernah belajar dari kitab-kitab. Asyik buka muka depan je. Hari ini kita buka muka surat belakang. Baik. Jihad pada istilah syarak katanya bazlul juhdi fi sabili iqamatil mujtama'i islami wa an takuna kalimatullahi hiyal ulya wa an tasawwadu syari'atullahi 'alima kullah. Allahu akbar. Jihad bermaksud bazlul juhdi, berusaha bersungguh-sungguh. Fi sabilin, pada jalan iqamatil mujtama'i, dalam menegakkan masyarakat al-islami, masyarakat Islam. Kesungguhan, berusaha bersungguh-sungguh di atas jalan menegakkan masyarakat Islam, wa an takuna kalimatullahi al ulya, menjadikan kalimah Allah itu tinggi, wa an tasuda syari'atullahi alama kullah, dan mesti menjadikan syariat Allah memimpin alam seluruhnya. Ini jihad. Itu maksud jihad. Manakala kita berperang adalah salah satu cara untuk berjihad. Ini kena faham. Al-qital, berperang, salah satu jihad. Berperang dengan harta pun jihad. Berperang dengan menyampaikan ilmu pun jihad. Berperang dengan apa lagi? Dengan nyawa pun jihad. Baik, tuan-tuan sekalian. Ini maksud jihad. Apa dia? Berusaha bersungguh-sungguh dalam jalan nak menegakkan masyarakat Islam, menjadikan kalimah Allah itu berada di tempat yang tinggi, dan juga memastikan Islam dan syariat Allah memimpin alam seluruhnya. Ini jihad. Yang wajib terpunggak di bawah kita ni, hak inilah mengikut pentakrifan syarak. Tuan-tuan sekalian, jihad dia ada dua, fardu kifayah, fardu ain. Bila jadi fardu ain? Jadi fardu ain, tuan-tuan sekalian, bila mana musuh kita menyerang negara kita. Tidak ada seseorang pun yang cukup syarat tadi. Lelaki, Islam, mukallaf, kemudian dia mampu, kemudian dia dapat redha ibu bapa dia. Dia lari daripada peperangan, dosa besar. Dosa besar. Kalau musuh menyerang negara kita, sempadan negara kita, maka hukumnya fardu ain. Bagi perempuan tak wajib, bagi muslimat dia tak wajib fardu. Tetapi dia boleh turut serta seperti mana Saibah membantu dalam kontijen-kontijen mereka, unit-unit sebagai jururawat dan sebagainya. Ini sejarah Islam dah ada. Fardu kifayah adalah bila mana, tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak menyebarkan Islam, jadi fardu kifayah qital. Cara Islam, pertama, sampaikan Islam dulu kepada satu negara, kemudian tak nak terima, suruh bayar jizyah. Kalau tak nak jizyah, kalau mereka menentang, maka mereka ini kena perang. Ini cara Islam. Yang ni fardu kifayah. Tuan-tuan sekalian, di bumi Palestin, Gaza, fardu kifayah ke fardu ain kepada umat Islam di bumi Palestin? Fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi.
Dan juga di negara-negara yang sebelah yang berdekatan yang mampu untuk menyampaikan apa-apa saja bentuk bantuan, wajib bagi mereka membantu. Kita yang berada di jauh, fardu kifayah. Tuan-tuan, hadirin-hadirat yang sekalian, apa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah berarti bila ada sekelompok yang buat, maka gugurlah hukum kita yang tinggal. Bila tidak ada kelompok yang buat, maka berdosalah seluruhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bumi Gaza adalah bumi yang diserang. Bumi ini bukan bumi Yahudi. Bukan bumi Yahudi. Mereka datang melalui kompromi masyarakat bangsa Britain. Dia halau daripada Jerman, dia halau daripada Rusia, dia halau daripada Britain, dia halau daripada seluruh tempat Australia dan sebagainya. Maka mereka mencari satu tempat yang nama Palestin. Baik, mereka tak ada negara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu mereka menjajah. Hukumnya fardu ain kepada mereka untuk mempertahankan bumi Palestin. Tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Bila Fajid begitu, saya nak sebut bila kita berjuang ni nak menang kan nak kalah. Sudah pasti kalah pun bukan jadi matlamat kita, menang bukan jadi matlamat kita. Yang pastinya kita nak menegakkan kalimah Allah. Menang adalah anugerah Allah bila cukup syaratnya. Allah bagi kepada siapa saja. Nak sebut tuan-tuan dan sekalian, jika kemenangan menjadi impian, Rasulullah ajar pada kita tuan-tuan sekalian. Rasulullah ajar pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan dulu pernah Rasulullah ditawarkan dengan oleh pimpinan-pimpinan Quraisy. Datang jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalaulah kamu berjuang kerana nak jadi raja, kami boleh lantik kamu jadi raja. Menang tak?" Menang ni jadi raja, pegang Putrajaya. Bukan kalah, menang. Tetapi Nabi tolak tuan-tuan sekalian, kerana Islam bukan mengajar untuk mencapai kemenangan dengan cara begitu. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u. Sifat perjuangan Islam susah. Dia tak ada jalan mudah. Tak ada jalan mudah. Islam ajar kepada kita, Nabi kita ajar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita bahawasanya kemenangan bukan matlamat. Yang pastinya sebab apa tuan-tuan sekalian Nabi tak terima jadi raja? Sebab ada syarat. Boleh kamu jadi raja, tapi dengan syarat jangan sebarkan Islam di sekitar Mekah. Sedangkan perjuangan Rasulullah nak sampaikan Islam, bukan perjuangan Rasulullah nak dapat kemenangan. Ini diajar dalam sirah kepada kita agar kita tak dalam minda kita bahawasanya sama ada menang ataupun kalah, tetap kena kerja, tetap kena usaha menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sekalian, saya nak sebut dari sudut sirah. Sama ada kemenangan ni, saya nak sebut dari sudut strategi. Dalam peperangan Badar, kita teringat seorang sahabat datang berjumpa Rasulullah. Kan satu hari bila Rasulullah merancang. Dalam peperangan Badar, Rasulullah tak pernah merancang berperang. Lalu Rasulullah tidak bersiap sedia untuk dengan kelengkapan perang dan sebagainya. Tujuan asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada bumi Madinah adalah untuk bermatlamatnya, untuk menahan dan juga merampas harta rampasan. Merampas harta yang didagangkan oleh Abu Sufyan di bumi Syam, dan harta tersebut harta tinggalan di bumi Mekah, harta umat Islam. Abu Sufyan kumpul di Mekah, lalu mereka bawa harta tersebut jual di bumi Syam, keuntungan tersebut Rasulullah nak ambil balik. Ini hasrat Rasulullah. Tapi Allah tak izin. Allah tak izinkan Nabi bertemu dan juga para sahabat bertemu dengan Abu Sufyan, tetapi bertemu dengan Abu Jahal. Baik tuan-tuan sekalian, bila nak bertemu dengan Abu Jahal dalam peperangan Badar, jumlah tentera Islam dalam riwayat ada 313, ada riwayat sebut 314. Baik. Bila nak bertemu, kita tengok satu kisah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tengah menuju nak ke medan Sahatul Badri, ke medan peperangan Badar, tiba-tiba Nabi berhenti. Kan? Teringatkan Nabi berhenti? Nabi berhenti satu tempat, lokasinya adalah kawasan air berada di depan. Tentera Islam berada di belakang. Musuh berada di depan sana. Datang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah tempat yang kita turun hari ini adalah wahyu daripada Allah yang tidak boleh kita lewat ataupun yang tidak boleh kita berpindah ke belakang ataupun ke depan?" Rasulullah kata tidak. Ini adalah pandangan peperangan. Boleh ke depan, boleh ke belakang. Maka lelaki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar tunjukkan satu pandangan. Dia kata, Rasulullah, alangkah baiknya tentera Islam biarlah berada di depan kawasan air. Menjadi kawasan air tadi kalau letak di depan, musuh akan menjadikan sumber kepada mereka. Tetapi kalaulah kita letak di belakang, maka musuh tidak dapat peluang mencari sumber air.
Ni strategi. Tuan-tuan sekalian, peperangan Badar menang dengan strategi itu kah? Kita nak tanya, kitab sirah. Menang dengan strategi itu kah? Tidak. Menangnya tentera Badar bukan disebabkan strategi tersebut. Menangnya kerana nusrah daripada Allah. Allah turunkan para malaikat. Ingat, kamu dia kata, dalam keadaan azillah sedikit, Allah bantu kita dalam peperangan Badar. Bukan disebabkan strategi ini. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian, kemenangan bersifat nusrah, minhah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan matlamat ni nak menang ni. Tapi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, strategi yang kita lakukan tadi juga kita beriman hari ini. Saya nak sebut juga kesilapan kita berakidah dengan hari ini. Kita berstrategi nak memenangkan Islam. Sehingga kan kita letak strategi kita sebagai satu benda yang 100% memenangkan kita. Hari ini orang letak, kalau terlibat dengan parti politik, Hizbul Islami, parti, contohnya, nombor-nombor angka menjadi keyakinan kepada kita untuk memenangkan dan kekalahan kita. Betul tak? Oh, 70% undi ni baik menang ni. Yakin. Sampai lupa yang nak memenangkan kita adalah Allah. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian, di antara akidah yang patut kita murnikan hari ini, nak mendapat syarat-syarat kemenangan Allah, kena letak kemenangan itu adalah milik Allah. Allah boleh bagi kepada siapa saja yang dia hendak. Strategi yang kita lakukan dalam peperangan Badar tadi, subhanallah, bukan menyebabkan kemenangan. Tetapi Allah berikan kemenangan tuan-tuan sekalian berbentuk nusrah. Artinya, strategi bukanlah benda yang boleh kita letak 100% menjadi keyakinan kepada kemenangan. Saya pindah pula tuan-tuan sekalian kepada peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab adalah peperangan yang Islam bertemu dengan satu komponen-komponen tentera yang banyak. Daripada Bani Qay'an, daripada Bani Quraidah, Bani Nadir dan sebagainya. Dan juga daripada pok-pok Quraisy. Pakatan mereka banyak bertemu dalam peperangan Ahzab. Akhirnya Rasulullah buat satu strategi. Menerima satu strategi yang telah dirancang oleh seorang lelaki yang bernama Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, kami di Farsi berperang, kami buat parit. Dan dalam sejarah tentera-tentera Islam, tentera-tentera Arab, tidak berlaku lagi peperangan yang menggunakan strategi gali parit. Khandak dia panggil. Rasulullah terima, akhirnya tuan-tuan sekalian menggalilah parit Rasulullah dengan para sahabat dalam keadaan bulan puasa. Mereka mengikat perut, subhanallah. Itu jihad. Jahdu, bersungguh-sungguhnya para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan sekalian, strategi tersebut menyebabkan tentera-tentera Quraisy dan juga pakatan komponen-komponen musuh ni, perikatan-perikatan musuh menjadi susah untuk menyerang tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi panah sampai. Tentera tak boleh nak menyeberang, tetapi panah sampai. Tuan-tuan dan sekalian, tidak sangka menyangka, rupa-rupanya ada satu pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Disebabkan hasutan daripada Bani Nadir dan juga daripada pok Yahudi. Akhirnya Bani Quraidah khianat perjanjian tahaluf di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka. Mereka menyerang Rasulullah daripada dalam kota Madinah. Hampir menyebabkan kalah tentera Islam dalam peperangan Ahzab. Tiba-tiba Allah datangkan bantuan yang bukan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki daripada Bani Qay'an yang datang berjumpa dengan Nabi secara sembunyi di waktu malam. Lalu katanya, ya Rasulullah, qad aslamtu. Ya Rasulullah, aku dah masuk Islam. Engkau perintahlah kepada aku, apa yang kau nak? Rasulullah kata, wahai lelaki, wahai sahabatku, kalau benar kamu masuk Islam, kamu berada di kelompok-kelompok, kamu pecah belahkan mereka. Pecah belahkan. Dia masuk Bani Qay'an, dia pecah belah, dia hasutkan, dia pecah belah, dia lagakan, dia api-apikan. Akhirnya tuan-tuan sekalian, Ahzab, tentera-tentera musuh berpecah. Patut serang pada hari Sabtu. Yahudi kata, mana boleh perang hari Sabtu? Hari Sabtu adalah hari mulia bagi kami. Quraisy seorang diri pada malam waktu tersebut. Jadi pecah belah. Laga-lagakan. Tengok, tidak ada dalam strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah datangkan melalui perkara lain. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, akhirnya tentera-tentera Quraisy dikalahkan pada malam tersebut. Di waktu pagi Rasulullah bangkit dan juga para sahabat tengok, tidak ada lagi kesan para musuh di depan, kerana Allah datangkan bantuan dengan bentuk angin dan juga angin yang kencang dan sejuk, menerbangkan pihak musuh. Kalah. Apa yang saya nak sebut? Kemenangan milik Allah. Allah boleh bagi.
Dan nusrah daripada Allah, tuan-tuan sekalian, bila Allah kita cukup syarat, Allah bagi. Strategi bukan perkara yang memenangkan. Strategi menggali parit tadi, tuan-tuan sekalian, disebut dalam kitab, kalau kita buka Rahib Maktum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, musuh telah pun berjaya mencari satu kawasan yang mampu untuk menyeberangi kepada pihak Islam. Artinya musuh dah nak boleh masuk dah. Tuan-tuan sekalian, hampir kalah kita. Kenapa? Kerana berlakunya peperangan tersebut dengan pengkhianatan daripada Bani Quraidah. Strategi yang dilakukan, yang dirancang, bukan sekadar nak tidak memenangkan kita, tuan-tuan sekalian, mampu untuk mengekalkan tentera Islam, tetapi Allah nak tunjuk kepada kita, sirah nak tunjuk kepada kita, strategi bukan 100% memenangkan kita. Yang memenangkan kita adalah nusrah Allah. Dan surah yang kedua saya nak sebut, tuan-tuan sekalian, peperangan Uhud. Peperangan Uhud, Nabi juga terima dari satu lagi strategi, iaitu strategi meletakkan 50 balat batalion tentera berpanah di Bukit Uhud. Letak di situ. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, Rasulullah perintahkan kepada mereka, sama ada kamu melihat kami menang ataupun tidak, maka kamu berada di Bukit Uhud. Jangan lari ke lain. Ini amanah Rasulullah SAW. Dipunggakkan kepada bahu Abdullah. Akhirnya disebabkan cinta dunia, tengok para sahabat lain dah menang dalam medan Sahatul Uhud. Akhirnya, tuan-tuan hadirin sekalian, mereka tinggalkan Bukit Uhud. Inilah perkara yang pernah dibimbingi oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, ma fakru akhsha ala ummati. Tidaklah kefakiran yang aku takut ke atas umat aku. Walakinni akhsha, tetapi aku takut apa dia? Atubsitu dunya alaikum. Kamu akan dibentangkan dunia ke atas diri kamu. Fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakathum, kata Nabi Muhammad SAW. Kamu akan berebut-rebut seperti mana berebut-berebutnya orang-orang yang terdahulu. Kamu akan dibinasakan juga seperti mana telah dibinasakan umat-umat yang terdahulu. Kenapa? Harta. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, dalam peperangan Uhud, akhirnya 70 orang syahid. 70 orang gugur dalam peperangan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Saya nak sebut yang tadi, strategi. Tadi saya sebut, poin yang pertama, strategi bukan 100% memenangkan Islam. Tetapi kena ingat, bila tinggal strategi, boleh menyebabkan kalah. Itu kena ingat. Tinggal strategi kalah. Tetapi keyakinan kita, strategi bukan 100% memenangkan Islam. Tetapi kena ingat, bila tinggal strategi, boleh menyebabkan kekalahan. Sebab tu kita kena balance lah. Kena balance. Jangan tinggal pula strategi. Tak ada strategi nak bawa Islam. Tuan-tuan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia. Baik. Apabila sebut tentang jihad ni, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila satu kalimah yang cukup dibibangi dan juga digeruni oleh pihak musuh, sudah pasti, tuan-tuan sekalian, kerana Nabi pernah sebut seperti mana yang saya sebutkan tadi, kerana dia menjadi klimak penghujung kepada amalan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan hadirin sekalian. Sebab itu bila jiwa kita ada jiwa jihad, jiwa yang rindu syahid, jiwa yang ingin mati syahid. Kan kita ada slogan kita, Allahu ghayatuna, Ar-Rasulu qudwatuna, Al-Qur'anu dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah asma amalina. Allah matlamat hidup kami. Rasulullah ikutan kami. Al-Quran perlembagaan hidup kami. Jihad jalan kami. Al-Mautu fi sabilillah, mati di jalan Allah, asma amanina. Cita-cita tertinggi kita. Jangan hilang dalam jiwa umat Islam. Jika ada, tuan-tuan dan sekalian, jika tidak ada senjata sekalipun, kita ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat dalam operasi dulu saya tahun 2008 dalam operasi Gaza. Pada tahun tu saya tahun yang kedua di universiti. Di American Open University di Al-Azhar Sharif. Pada tahun tersebut Gaza diserang dengan dahsyat lah. Pembunuhan yang cukup dahsyat. Gaza diserang oleh puak Zionis. Saya teringat Ismail Haniyah mengisytiharkan. Tentera musuh Zionis buat keluar lebih kurang 70 ataupun 60 ribu tentera berperang nak masuk ke medan darat. Mula dia serang daripada atas. Kemudian dia serang daripada laut. Kemudian dia nak masuk darat. Akhirnya dia balik. Dia menyerah. Dia angkat bendera putih. Buat perdamaian dengan Hamas. Tuan-tuan sekalian, Ismail Haniyah isytihar berapa ribu dia tentera Islam? Ini baru 1000 kami hantar tentera Islam. Allahu Akbar. Menyebabkan tentera-tentera Yahudi berasa malu.
70,000 yang dihantar tentera. Hantar tentera Islam 1,000. Tak ada kekuatan apa pun tuan-tuan sekalian. Kekuatan iman. Pihak musuh nak bertembung dengan kita untuk hidup. Mereka berlawan dengan kita untuk hidup. Tetapi kita berlawan dengan pihak musuh untuk mati. Ini beza. Ini kelebihan kepada umat Islam. Kalau ada jiwa tersebut, Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Musuh bimbang dengan kalimah jihad. Musuh bimbang dengan kalimah syahid. Cukup bimbang. Sebab itu tuan-tuan hadirat yang dirahmati sekalian. Hari ini ada usaha orang nak sebut pula jihad tak wajib. Allahu Akbar. Jihad di bumi Palestin, tuan-tuan sekalian, sengketanya, bagaimana tergurisnya perasaan sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Yang menyebut, melakarkan bahawasanya menang menjadi tanda kemenangan. Menang itu menjadi matlamat hidup kita. Apa guna kita berjihad asyik kalah saja? La ilaha illallah. Apa guna kita nak berjihad asyik kalah saja? La ilaha illallah. Dia tak tahu kalimah Allah sebut dalam Al-Quran tuan-tuan, wa qatilu fi sabilillah, wa qatilu fi sabilillah, wa qatilu fi sabilillah. Ini perintah Allah. Sama ada menang ataupun kalah, itu anugerah Allah. Adakah kita kalah? Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Berapa banyak khalifah-khalifah Islam kalah? Tentera-tentera Islam sejak zaman Omar, Osman, zaman Ali, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah nak buka kota Konstantinopel tak terbuka. Banyak mana dah para syuhada gugur ketika mana nak merealisasikan hasrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La futihannal Konstantiniyah kata Nabi, akan terbuka kota Konstantinopel. Para sahabat ramai syahid. Dan sejak zaman Omar, zaman Osman, zaman Ali, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah tak terbuka kota Konstantinopel. Boleh kita kata mereka tak berjaya? Boleh kita kata mereka gagal nak dapat kemenangan? Mereka gagal tuan-tuan sekalian, gagal mendapat pembukaan, tetapi mereka menang untuk mendapat syahid. Wajib hukum dia. Wajib pada saat tersebut tuan-tuan hadirin sekalian. Tambah-tambahan pula hari ini, bila sebut pula hari ini Allahu Akbar, Palestin hari ini tak wajib kita berjihad kerana kita tidak ada kelengkapan. Asyik berperang kalah semata dia kata. La ilaha illallah, la haula. Inilah yang kita bimbang, sebab kalau kita bimbang guru-guru kita belajar sampai tak belajar kitab jihad. Betul. Dah asyik belajar sampai kitab muamalat, munakahat, bab nikah, bab jual beli, bab taharah, sampai semayang ni dia angkat takbir, dia tahu takbir salah tu. Sampai tahu tu, tengok daripada 2 km tahu dah takbir salah tu. Oh hebatnya dalam bab solat, dalam bab ibadat, dalam bab jihad dia lupa. Dia sebut syarat-syarat yang tak pernah termaktub pun dia sebut dalam kitab fiqh. Tapi tuan-tuan sekalian, inilah yang kita bimbang tuan-tuan sekalian yang berlaku kepada masyarakat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hormatilah mereka. Ramainya mereka syuhada. Dah bukti banyak dah. Mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jihad ini akan masih lagi Allah tanamkan dalam hati kita insya-Allah tuan-tuan sekalian. Dia ada darjat tadarrus berperingkat. Jika hari ini kita boleh sedekah, hari ini kita boleh beribadat. Jangan stereotip saja. Oh dalam bab organisasi sebut stereotip ni, jangan kita stereotip saja. Jangan. Mesti ada naik peningkatan. Peningkatannya dalam bab amal mesti jihad. Jihad. Jangan lagi bimbang, takut nak tinggal dunia. Ini yang Nabi takut ni. Penyakit yang akan turun kepada umat aku, penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia, takut mati. Allahu Akbar, tuan-tuan dan sekalian. Baik. Hadis yang terakhir yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian hari ini. Satu hadis yang boleh kita kongsikan dan kita amalkan dan kita ambil jaga-jaga dalam diri kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanu ala ummati. Akan datang ke atas umat aku satu zaman, la tutaqu ma'ishatu fihim. Akan datang sayati zamanu ala ummati la tutaqu ma'ishatu fihim. Tidak mampu kamu meneruskan kehidupan di kalangan kamu illa bil maksiyah, melainkan dengan maksiat. Allahu Akbar. Hadis ini hadis sahih. Hadis akhir zaman. Hadis yang Nabi sekali sebut sayati zaman. Akan datang satu zaman kepada umat aku, kata Nabi, ke zaman tersebut la tutaqu ma'ishatu fihim illa bil maksiyah. Tidak mampu manusia hidup di kalangan mereka melainkan dengan maksiat. Nak buat masjid kena maksiat. Oh, kena jolok dulu. Nak dapat projek
Nak buat kipas je, nak dapat projek kipas. Tolong sikit. Maksiat. Tak mampu seseorang hidup melainkan dengan maksiat. Nak buat kenduri kahwin, ada maksiat tak? Ada maksiat. Karaoke sana sini. Lagu A. Ramli, P. Ramli, SG Bing, Rabi'ah Buang. Sebut nama tu. Nama baru tak nak sebut lah, nama lama-lama. Menyanyi maksiat. Hari ni, kita tengok kehidupan kita tak mampu nak teruskan kehidupan melainkan maksiat. Benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni zaman itu zaman kita. Apa benda yang kita nak buat kena ada maksiat. Sehingga kan kata Nabi, hatta yakdzibur rajulu wa yahlif. Sehingga kan kamu akan berjumpa dengan seorang lelaki yang bercakap bohong, tetapi dia bersumpah untuk membenarkan kata-kata dia. Allahu akbar. Ini nak cakap sikit, wallahi tak percaya sudah ni aku angkat Quran. Ni perangai kita kat ni. Cakap wallahi, orang Arab biasa dah. Wallahi wabillahi ni orang Arab biasa. Melayu kita pun serupa. Kan tak percaya aku angkat Quran. Junjung Quran kan ada kan tabiat kita. Bercakap tak perlu bersumpah. Kenapa perlu bersumpah? Kalau benar, benar, tak perlu bersumpah. Sebab tu tuan-tuan hari ni kita tengok manusia bila nak cakap dia bohong. Hatta yakzibur rajulu wa yakzib. Lalu kata Nabi, seseorang yang kamu akan jumpa di kalangan kamu sehinggakan seseorang daripada kamu tersebut berbohong dalam ucapannya, lalu dia bersumpah. Kan ada kan baru ni kan, wallahi wabillahi watallahi, demi Allah dan Rasul, angkat tangan, ingat? Tak tengok ke? Pasti jumpa kan tuan-tuan sekalian. Tak, siapa-siapa sekalipun tak perlu bersumpah dalam ucapan. Kenapa nak bersumpah? Kenapa perlu bersumpah? Islam tak suruh sumpah pun. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kerana dia bimbang orang tak percaya. Dan kita berbohong sehingga nak bersumpah. Lalu kata Nabi, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekalian. Sifat Nabi ni bila dia sebut penyakit, dia bagi penawar. Sebab tu di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nak jaga komuniti umat Islam hari ni. Jangan kita duk kritik je, tunjuk orang salah tapi tak bagi apa solution dia. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu. Bisu tu, malu kawan tu tunjuk bisu kat punggung. Sampai tunjuk bisu kat punggung. Ubat tak bagi. Lepas tu beritahu kat orang lain ada bisu, bagilah ubat. Ni sikap Rasulullah semikian rupa. Antaranya bila Rasulullah kata bila datang satu zaman demikian rupa berlaku pada kamu, lalu ada satu solution yang Rasulullah sarankan kepada kita. Fa'alaikum bil harbi. Bukan ha. Hendaklah kamu berlari. Fa'alaikum ni wajib. Maka wajib ke atas kamu bil harbi, lari. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ila aina mahrabi? Kepada mana, ke mana tempat kami nak lari? Apa Nabi jawab? Ilallahi wa kitabih wa ilar rasuli wa sunnatih. Bila berlaku pada saat demikian, hendaklah kamu lari di satu tempat yang sesuai untuk menyelamatkan kamu. Ilallahi wa kitabih. Kepada Allah dan kitabnya, yakni Quran. Wa ilar rasuli wa sunnatih. Kepada Rasul dan sunnahnya. Benar kata Nabi dengan hadis yang lain, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda. Kalau kamu berpegang dengan kedua-duanya, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Sebab tu tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kembalilah hidup kita dengan Islam. Kembalilah ibadah kita dengan cara Islam yang sebenar. Kembalilah muamalat kita dengan cara Islam yang sebenar. Kembalilah siasah kita kepada siasah Islam yang sebenar. Kembalilah apa saja bentuk kehidupan kita kepada Quran dan Sunnah. Rujuklah kepada Quran dan Sunnah. Jika kita tidak faham, sudah pasti Nabi tinggalkan waris yang cukup sesuai untuk diberikan kefahaman kepada kita. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka tuan-tuan dan sekalian, di zaman itu adalah zaman kita. Maka sudah pasti insya-Allah tuan-tuan dan sekalian menjadi bekalan kita untuk menyelamatkan kita di akhir zaman ini. Kalaulah benar kita mampu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah menjadi penyelamat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang saya nak mengajak orang kita ni, pendakwah ini nak mengajak orang bekerja untuk Islam. Ramai orang kata sibuk. Sibuklah Ustaz. Sibuk. Saya balas senang je. Lebih baik sibuk di dunia berbanding sibuk di akhirat. Baik sibuk di dunia. Kejarlah waktu nak bantu Islam. Kalau kita sekarang cuba bahagikan waktu kita untuk bantu Islam. Islam dia kena komitmen, beri komitmen. Dia tak boleh kita nak tengok je. Islam menang, tak boleh macam tu. Dia mesti bagi komitmen.
Tapi komitmen kepada kerja kita hebat. 7 pagi keluar, 7 malam balik. Kerja. Berapa jam dah tu? 12 jam. Kerja untuk Islam, panggil usrah seminggu sekali pun tak datang. Kita tak boleh begitu. Kena bagi komitmen yang besar untuk melihat kemenangan Islam. Jika komitmen kita untuk kerjaya dunia cukup hebat semikian rupa, Allahu Akbar, jika 12 jam kita bagi untuk kerjaya kita, kenapa kita tak mampu untuk korbankan untuk waktu-waktu yang sebesar mungkin kepada Islam? Korbankanlah. Karena Islam, dia menang dengan tadhiyah, korban. Sebab tu tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru pada tuan-tuan diri saya sendiri, ayolah kita istiqamah. Hidupkanlah budaya-budaya untuk menggerakkan Islam di tempat masing-masing. Berada dalam posisi masing-masing. Boleh jadi posisi kita tak boleh bercakap. Dipaksa bercakap. Orang lain nak bercakap. Orang Kelantan kata kekeh. Sampai kekeh mic nak cakap. Jumpa mic je 3 jam, 4 jam. Kita jumpa mic, patah mic. Assalamualaikum, gegar. Tak boleh. Jangan bagi bercakap. Kalau ada posisi kita duduk di jaga jiran, posisi kita boleh sumber duit, posisi kita boleh duduk posisi masing-masing, insya-Allah. Tetapi mestilah berada di posisi berdasarkan kolektif. Jangan buat kerja individu. Jangan buat kerja individu. Bulan lepas saya sebut dah. Jamaah kerja Islam dia tak boleh buat seorang-seorang. Tak apalah, kita bagi duit je lah. Tapi cara individu, tak ada support, tak ada ikatan, tak boleh. Mesti ada komitmen, jamaah, kolektif. Maka sebab tu tuan-tuan dan sekalian, hiduplah dengan jamaah. Di sini, insya-Allah, kalau dah saya difahamkan di sini, Abang Fauzi mengepalai kan, usrah, bentuklah usrah. Bentuklah usrah, gerak kerja. Asyik ustaz sebut usrah saja. Dah benda lain tak buat. Usrah tak buat. Apa tak buat, benda apa lagi kita nak buat? Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, buatlah kerja kecil, benda kecil ni. Ada benda yang impaknya cukup besar kepada masyarakat yang luas ini, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kalau lontaran suara saya tak berapa sesuai pada malam ni, kerana dah seminggu dah tak berapa sihat ni. Saya minta maaf. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, saya rasa mungkin sekadar itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam ni, insya-Allah. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan sebagai pengakhiran saya sebagai amanah, sekian saya seru kepada, kalau ada hak daripada surau surau hikmah, saya akan sebut juga. Tak surau saya akan sebut. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita hilang pelapis. Hilang pelapis. Saya minta pada tuan-tuan hadirin sekalian, wakafkanlah anak untuk Islam. Seperti mana yang pernah diwakafkan oleh Ummu Sulaim kepada Rasulullah, anaknya bernama Anas bin Malik. Dia sayang pada Rasulullah, dia wakafkan anak Anas bin Malik. Akhirnya, hebatnya Anas bin Malik, sampai hari ini banyaknya riwayat daripada Anas bin Malik kita dapat. Saya juga menyeru pada tuan-tuan sekalian, wakafkanlah anak, salah seorang anak kita kepada Islam. Hantar ngaji pondok. Hantar ngaji ngaji aliran Islam, masuk tahfiz. Biar salah seorang daripada anak kita ni tahu agama Allah, faqih. Allah sebut dalam Quran dalam surah At-Taubah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Sadaqallahul azim. Kata Allah Taala, hendaklah ada satu kelompok manusia liyatafaqahu fid din falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada satu kelompok di kalangan kita ni, ada satu kelompok. Tugas dia ni tuan-tuan sekalian, tafaqquh fid din. Tafaqquh ni apa? Faqih. Hari ini banyak orang berenang dengan menyelam beza. Orang menyelam kadang-kadang tengok batu karang tak sama orang. Tak sama orang berenang tengok batu karang dengan orang menyelam tengok batu karang, beza. Orang menyelam di atas mungkin boleh nampak ikan jerung. Dia tak nampak ikan kecil. Sebab tu bila sebut tafaqquh, dalam, mendalami. Kena selam. Hantarlah anak, ada satu kelompok manusia, hendaklah ada tafaqquh fid din. Tujuan dia apa tuan-tuan sekalian? Jangan niat pula dah mengaji pandai-pandai, pergi Azhar, pergi Syria, pergi Yaman, pergi Pondok Fatani, pergi mana. Senanglah mak, ayah nanti kerja. Jangan bagi macam tu, tidak. Allah rakamkan tujuan mereka untuk faqih, liyunziru qaumahum, untuk berikan peringatan kepada kaum mereka. Idza raja'u ilaihim,
bila mereka pulang ke khalayak, ke dalam khalayak masyarakat. Ini tujuan dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, murabi kita dulu pernah sebut, Allah Akbar, asas-asas bila saya belajar, banyak sebut benda ni. Kamu belajarlah. Belajar, pergilah ke overseas, overforest ke. Overforest. Overseas ada, overforest pun ada. Pondok lah tu overforest. Mana pondok di tengah-tengah pekan kan? Lautan. Baik. Bila pergi, jangan tujuan nak dapat kerja dah. Tidak. Balik kamu dalam masyarakat, liunziru qaumahum, berikan peringatan, tegur mana yang salah dalam masyarakat. Ini bila guru anak-anak murid, pelajar-pelajar kita balik pada Azhar, balik pada Syria, balik pada Jordan, balik pada pondok-pondok, tegur benda-benda yang kita buat salah, melenting kita. Mana boleh? Terimalah sebab itu yang mereka belajar. Mungkin salah-salah benda yang kita buat, itu tujuan sekalian. Sebab saya bimbang tuan-tuan hadirin sekalian, Allahu Akbar. Saya sebagai seorang guru, hari ini kapasiti ataupun nak dibandingkan dengan bekalan masa depan, kan? Lembaga hasil dalam negeri, saya nak sebut ni dari sudut perspektif saya lah ni. Lembaga hasil dalam negeri kita melalui dari sudut ilmuan agama, Allahu Akbar, kurang. Inflasi sifar boleh jadi nanti. Sebab tak ramai. Kadang-kadang kita hantar sekerat, lepas tu lari ke lain. Kan? Tak sampai. Ataupun hantar ke pondok 5E. 5A sains, mara, 5A integrasi, 5A sekolah asrama penuh. 5E hantar pondok. Itu tok guru tak tidur pukul 3 pagi. 3 pagi kerja. 5A hantar. Cuba hantar 5A, insya-Allah. Sebab Imam Syafi'i sebut di antara 6 syarat untuk belajar zakain. Zakain mesti cerdik. Mesti hantar anak yang cerdik mengaji agama. Insya-Allah Allah akan mudah. Jangan bimbang tuan-tuan sekalian, anak-anak menjadi saham kepada kita. Bayangkan tuan-tuan sekalian, jika anak itu membaca satu ayat Al-Quran. Satu ayat Al-Quran. Kita dah mati di alam barzah. Subhanallah. Setiap ucapan yang dia lontarkan, setiap bacaan yang disebut, dia ngajar kepada orang. Jika ramai ini, ramai lagi, ataupun 10 orang, 20 orang, 30 orang. Itulah pahala yang akan sampai kepada kita di dalam alam barzah. Allahu Akbar. Saham yang tidak akan turun tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Jangan fikir bab rezeki. Jangan fikir bab rezeki pada dia. Pernah tengok tak ayam serama dulu 5 tahun sudah? Ayam serama. Berapa harga seekor ayam serama? 20,000 kan? Ayam serama 20,000. La ilaha illallah. Masuk universiti tak? Jadi engineer? Arkitek? Cikgu? Cikgu pun tak. UPSR pun tak ambil. 20,000. Nah, 20,000. Harga seekor ayam serama. Duduk saja-saja. Jalan buat. Ekor angkat jalan. Menang lagi. Dah lah harga 20,000. Bertanding pula dapat lagi duit. Maksudnya tuan-tuan sekalian, rezeki ni jangan bimbang. Burung titir. Saya sebut, duk tanding burung titir. Burung merebuk. Kelantan juga ni. Berapa seekor? 6,000, 7,000. Tak kerja apa. Relax. Duduklah sangka. Orang suruh, bunyi. Menang. 2,000, 3,000, 4,000. Ada masuk universiti? Masuk PhD dapat? Master? Tak. Nak sebutnya rezeki, Allah akan tentukan kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan dan sekalian. Allahu Akbar. Tidak ada seorang ustaz dalam rekod Malaysia mati kebuluran. Ada tak? Bulat je saya apa bulat je? Tengok imam bulat ke? Kalau imam kurus macam ni, boleh kurang kan? Bulat je. Nak orang ngaji kamu tak ada. Gemuk je. Makan sama banyak. Kalau macam lebih kurang macam proposi, boleh ukur lah juga kan? Boleh challenge. Makan boleh sama. Boleh. Tak ada lagi rekod hari ni orang yang miskin ustaz. Saya sebut kisah tuan-tuan sekalian dua. Seorang ustaz daripada Mesir, dia ambil master. Dia dapat jet jiddan. Master Al-Azhar bukan master American Muftuh, bukan. Bukan Zamalik. Azhar dapat jet jiddan. Seorang guru yang makan hanya 50 sen sehari. La ilaha illallah. Rumahnya gelap, tak ada lampu. Tak ada internet, tak ada TV. Kitab tak ada dalam rumah. Tetapi excellent student, dia ambil dalam bahasa Arab. Dia ambil dalam kritik sastra. Dia ambil tesis dia, kritik sastra Arab. Allahu Akbar. Nak jadi orang hebat ni, dia kritik sastra Arab. Kami jemput dia mengajar kitab Iqna'. Orang lain buka kitab Iqna' beli. Buka kitab. Dia datang depan, tak buka kitab Iqna'. Bam. La ilaha illallah, kita tengok. Ustaz ni buka kitab Iqna' depan tak? Tak. Harfin bi harfin.
Dia sebut satu persatu. Saya pergi ziarah rumah dia. Tak ada kitab. Tuan-tuan sekalian, dia ditawarkan untuk menjadi pensyarah UKM, UM. Banyak orang mencari dia. Hebat dapat master Jeddan. Bukan senang. Kerana di Azhar, kalau kita gagal satu paper, all paper kita fail. Semua paper kita gagal. Syarat dia. Ini tadi tak akhir dah ni. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya sekarang dia mengajar di Pondok Moden, Kelantan. Orang panggil Ustaz Ayub. Allahu Akbar. Dia balik. Orang tanya dia. Pergilah KL. Apply lah. Pensyarah di Universiti Melaya. Kamu dah dapat rekod. Peringkat GPMK pun semua dah tahu dah rekod kita. Belajar terbaik di sana. 50 sen belajar sehari. Orang susah. Dia balik kampung. Orang tanya dia nak kerja apa? Aku nak tanam ubi belakang rumah je. Tanam ubi belakang rumah. La ilaha illallah. Memang betul. Pergi rumah dia. Dijeli. Di kawasan gunung jeli tu. Memang tanam. Duduk belakang rumah tanam ubi betul. Akhirnya orang panggil mengajar di Pondok Moden. Mengajar sekarang. Allah. Ni ada seorang. Orang wakafkan diri dia untuk Islam. Tak pun miskin. Tidak pun susah. Allahu Akbar. Tak mati pun. Kalaulah dia tak kerja. Kata tadi kan. Tanam ubi belakang rumah tadi. Kok masuk metro muka surat depan seorang ustaz. Master Azhar. Meninggal kerana kebuluran. Ada? Tak ada. Tak ada. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan bimbang tentang rezeki anak-anak, insya-Allah mereka ada. Yang paling kita fikir generasi 10 tahun akan datang. Kalau saya yang muda begini, Allahu Akbar, mati ibarat seperti mana resam buah kelapa. Yang gugur bukan yang masak, kadang-kadang bunga dah gugur dah. Maka ramai tuan-tuan sekalian, kalaulah hari ini tuan-tuan sekalian, ustaz-ustaz dan guru-guru murabbi yang faqih, yang alim tidak mampu kita lahirkan, Allahu Akbar. Kita melepaskan generasi 10 tahun akan datang dalam keadaan jahil, kita bertanggungjawab jika kita tidak melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Kesedaran ini saya lontar kepada diri tuan-tuan sekalian. Pilihlah anak-anak yang lepas UPSA yang cerdik, hantarlah mengaji agama. InsyaAllah, hantarlah mereka. Mudah-mudahan duit yang kita ada, wakafkan sedikit sebanyak kepada mereka untuk kita berikan impak kepada masyarakat yang cukup menagih ilmu, menagih kefahaman yang jelas daripada Al-Quran dan hadis kepada dalam diri mereka. Saya rasa sekadar itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Saya mohon maaf jika ada salah silap di atas ucapan saya. Jika terlanjur kata yang boleh tuan-tuan tak boleh faham. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Allahumma ikhtar auladana wa dzurriyyatana li'ila'il kalimat rabbina ya rabb. Allahumma ikhtar lana wa li auladina wa dzurriyyatana li'ila'il kalimat rabbik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan mereka yang mendengar perkara-perkara yang baik. Ya Allah ya Tuhan kami juga mohon padamu ya Allah, Engkau tergolongkanlah kami di kalangan mereka yang akan mengikuti perkara-perkara yang baik. Ya Allah ya Tuhan kami, pilihlah kami ya Allah. Pilihlah anak-anak kami. Pilihlah zuriat-zuriat kami di kalangan mereka yang akan menegakkan kalimah-Mu ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah. Pilihlah anak-anak kami ya Allah. Pilihlah zuriat-zuriat kami lah ya Allah, di kalangan mereka yang akan menegakkan kalimah-Mu ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah. Pilihlah anak-anak kami ya Allah. Pilihlah zuriat-zuriat kami ya Allah, di kalangan mereka yang akan menegakkan kalimah-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.